beberapa faedah yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik, yang dapat kita kutip daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah. Faedah yang pertama, tengok ayat. Walaqad fatanna qablahum qaum fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Kami dah uji sebelum daripada Abu Jahal ni, sudah ada kaum lain, iaitulah kaum Fir'aun. Allah Ta'ala suka buat analogi bandingan. Kisah Fir'aun dengan Musa ini dan Bani Israelnya dengan kisah musyrikin Abu Jahal dengan pak-pak abunya yang berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dua-duanya binasa. Dua-duanya binasa. Kalau nak banding Abu Jahal dengan Fir'aun lebih hebat. Fir'aun ada meninggalkan kesan-kesan yang banyak. Ahram, piramid ada, macam-macam benda ada. Orang Mekah, Abu Jahal mau tinggal apa? Abu Jahal tinggal apa? Tak ada tinggal apa-apa. Tinggal nama buruk, sifat yang orang panggil tercela. Tak ada apa yang tinggal Abu Jahal. Tapi maknanya begitulah, kita kata Allah Ta'ala buat bandingan, analogi di sini supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran. Siapa dia lawan Allah, siapa dia lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mati. Kematian mereka meninggalkan kesan-kesan buruk yang sangat tidak baik. Jangan kita berani. Dia panggil tasbihul hal bil hal. Bandingnya keadaan dengan keadaan. Keadaan Fir'aun, keadaan Abu Jahal. Zaman kita ini keadaan Fir'aun, keadaan beberapa penguasa yang zalim zaman kita ini masih ada. Allahu Akbar. Baik. Faedah yang kedua, Musa minta dengan Fir'aun, an addu ilayya ibadallah. Fir'aun, serahkan Bani Israel pada aku. Serahkan Bani Israel pada aku. Maka Allah Nabi Musa guna kalimah addu, serahkan, biarkan. Kenapa dia guna addu, serahkan? Ulama tadabbur kata Musa tak bercakap dengan Fir'aun seorang, dia bercakap dengan Fir'aun dengan menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia. Sebab Fir'aun ni kerah kepala. Musa berdepan dah dengan sama seorang dengan dia pergi dengan Harun ke istana. Tapi masih lagi tak hirau, masih lagi kerah kepala. Maka Musa bercakap dengan ahli mesyuarat Fir'aun. Aduh, pembesar Fir'aun, nasihatlah kau bos, bagi tahulah kau bosku, lepaslah Bani Israel. Maknanya kita ni kalau cakap dengan pembesar dia tak hirau, kita kena bercakap dengan ansar, awan dia. Pergi cakap dengan PA dia, cakap dengan sekpol dia, bercakap dengan apa-apa saja dia. Kalau boleh cakap dengan bini dia lagi baik. Biasanya pembesar-pembesar ni takut ke bini, dia gedebel luar rumahnya, dalam rumah menikus, kata orang. Pergi cari. Maknanya kemudian Musa menggunakan perkataan psikologi ibadallah. Addu ilayya ibadallah, melepaskan hamba-hamba Allah. Dia tak kata hamba Fir'aun, sebab Fir'aun ni bukan Tuhan. Jadi Fir'aun, cukuplah memperhambakan Bani Israel kaumku, lepaskanlah dia kepada aku. Maka di sini dua sifat disebut. Yang pertama ibadallah. Dalam surah Asy-Syu'ara, an arsil ma'ana Bani Israel. Mana Nabi Musa bagi spesifik Bani Israel, lepaskan Bani Israel. Dalam ayat ini Musa kata ibadallah. Bani Israel itu hamba Allah, bukan hamba-Mu Fir'aun. Lepas. Ni ayat ni memang agak keras ucapan Musa kepada Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bagi peringatan. Dia kata, tengok di akhir ayat, dia kata apa? Inni lakum rasulun karim. Itu dia panggil sebab.
Kenapa aku berani minta denganmu Fir'aun? Sebab aku ni utusan Allah. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Tengok ayat 19, wa alla ta'lu 'ala Allah. Fir'aun, mu jangan sombong, kata Allah Azza wa Jalla. Tulis ulama tadabbur kata ayat ini nahyun 'anil istikbar, larangan daripada bersikap sombong, daripada menerima ajakan Allah Azza wa Jalla, daripada jangan sombong dengan arahan Allah. Allah perintahkan padamu beriman, lepaskan Bani Israel. Mu tak hirau juga, bermakna kamu kerah kepala, sombong ke atas Allah Azza wa Jalla. Itu Fir'aun. Zaman kita hari ni, jangan sombong dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata benda ni haram, haram lah. Duk main keluk-kelik apa pulaknya? Kan? Duk main keluk-kelik haram, tak haram, khilaf, macam-macam. Ane cerita dah kepada tuan-tuan kan, saya kena marah ke seorang ejen insurans. Saya tak sebut nama insurans syarikat apa. Dia telefon kita macam-macam dia punya kempen. Dia kata oleh kerana awak ni pengguna kad, kayak kita buh minyak, kayak kita ada kad tu. Oleh kerana awak guna kad minyak ni, dia sebutlah nama syarikat minyak tu, tak ingat, Caltex ke apa benda. Jadi awak berhak dalam masa 2 bulan ni, kalau bil awak hilang, dompet hilang, boleh claim. Kata apa nak suruh hilang bil aku pulanya? Macam-macam dia punya ni. Lepas pada tu, dia kempen suruh masuk insurans dia. Kita pun tanya dia, cik, insurans awak ni ada takaful ke? Ada panel syariah ke? Kenapa dia tak? Kalau tak ada panel syariah ke, ulama kata haram. Marahlah dia, mengamuk. Ngamuk. Sampai kita letak telefon, dia call lagi, telefon lagi berkali-kali. Punyalah kita kata patutnya bila orang nasihat dah, celek mata. Awak ni ustaz ke? Duk cakap-cakap benda ni haram halal. Kalau haram saya pun nak tinggal. Dok dia marah kita balik. Apa beza? Jadi inilah dia panggil kerah kepala, tak dengar kata. Ni contoh. Kita pun tak rakam. Kalau rakam boleh tular-tular ke macam orang buat kat kita tu. Tapi kita bukan mazhab kita duduk menularkan benda yang keburukan orang. Maka kita jangan sombong. Bila orang bagi tahu benda ni haram, benda tak baik, ni timbul isu mencari tempat-tempat yang boleh menjadi khurafat. Naik atas bukit gunung, pergi cari telaga Tok Ayuh lah, kemudian macam-macam dia punya kepahaman. Kita mengatakan nasihatlah baik-baik. Jangan buat benda-benda yang karut macam ni, nanti boleh membawa kepada kerusakan dari sudut kepahaman, dari sudut akidah. Marah balik. Ni geng-geng tu ni, adalah label dia sendiri. Kita larang supaya tak jadi khurafat, benda yang boleh merosakkan kepahaman masyarakat. Bukan masalah, tapi apa boleh buat? Berbeza je, naik selalu dia punya bendera, label-labelkan orang, kita kata inilah kejahatan yang diajar oleh syaitan. Na'udzubillah. Baik, kita berpindah kepada faedah yang keempat. Ayat 22, fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Ya Allah, binasakanlah buat Fir'aun ni kerana mereka mujrim. Mujrim itu makna jahat. Timbul soalan, kenapa Musa menyifatkan Fir'aun yang kafir itu mujrim? Mujrim. Sebab apa? Sedangkan Fir'aun cakap baik-baik dengan Musa, cuma dia tak lepas Bani Israel je. Jawab je, annal kafira, orang kafir ada kalanya dia beragama sungguh, dia warak dalam agama dia ni. Ada puak kafir ni warak, warak sungguh. Setengah-setengah dia tu pakaian dia beragama sungguh. Kita ni tukar, mula-mula pakai piah, pakai topi. Geng-geng dia dak semua serban besar. Jangan main, gimana pun serban. Itu dia panggil beragama, orang kafir ni. Colek sana, colek sini, agama. Jadi ada kalanya mereka beragama, jaga sungguh agama dia. Wa qad yakun, ada kalanya tipu dalam agama. Sebagaimana Salman cerita, dia duduk dengan padri pak akak dia tu di gereja. Kerja dia nya bila orang sedekah dia simpan.
Bila padri itu mati, Salman tunjuk pada orang, mu tengok ni, masuk dalam store dia, barang-barang kemah, barang mah orang sedekah, dia tak bagi pada orang miskin. Dia simpan sampai 2 tempayan ada. Ada juga yang jahat. Jadi kita kata gitulah. Maknanya ada kalanya fasik dalam agama, ada kalanya macam-macam. Maka Nabi Musa AS telah menggunakan pendekatan, dia kata apa sini, ayat ini mujrim, sebab Fir'aun telah menunjukkan kezaliman dia. Dahlah mengaku jadi Tuhan, zalim pula, menindas Bani Israel yang begitu lama. Sebab itulah dia berani kata haula'i qaumun mujrimun, ai musyrikun, dahlah syirik, mengaku jadi Tuhan, kena pula kepada orang. Jadi Nabi Musa bukan suka-suka nak labelkan orang main-main, tak ada. Orang duk label orang ni, orang hak tak ada kerja. Orang duk main labelkan orang ni, orang tak ada hujah nama dia. Orang tak ada hujah dia label. Mula-mula bercakap baik lagi. Bila orang tanya mana dalil, mana sandaran, awak ni adalah label dia sendiri, tu karut dia punya main-main. Baik, tengok ayat 23, fa asri bi ibadi lailan, membawa keluar malam. Bani Israel malam ni keluar daripada Mesir. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan lari pada waktu malam? Leish. Ulama kata biasanya orang keluar malam ni kerana takut. Kita keluar malam ni senyap-senyap, nanti orang tidur kita lari. Takut tu 2 sebab. Al-khawf yakunu biwajhaini. Takut tu 2 sebab. Tengok, takut tu ada dua dimensi. Imma minal adu, kita takut kepada musuh. Macam Musa ni, dia takut Fir'aun kejar. Maka bila kita lari pada waktu malam, lebih orang panggil lebih selamat. Tak nampak, malam, gelap, lari. Ada katanya khauful masyaqqah, takut menyusahkan hayawan. Zaman dulu bukan ada ikon, jalan dengan di padang pasir, naik unta tak ada atap. Jadi kalau berjalan tengah hari panas, eloknya kita berjalan malam. Jadi takut masyaqqah ataupun takut pada musuh, dua-duanya Nabi SAW dia suka jalan malam. Kana Nabi SAW yasri wayad daliju, ai maknanya Nabi kita suka jalan malam, akhir malam. Sebab tenang. Pasal itulah kita tengok hari ni bah ekspres, dia jalan malam ke siang, malam. Ada siang pun tak banyak. Malam ni tenang, tak sibuk dengan budak sekolah, tak sibuk dengan orang kerja. Jadi kita je travel pergi jalur. Orang-orang hok duduk atas bah pun senang tidur. Siapa-siapa siapa dah kita. Alhamdulillah, kadang-kadang terlepas pula rumah dia. Kena pergi ambil pula di stesen bah mana-mana. Maknanya itu sebab di antara hikmah kenapa kita berjalan malam. Jadi malam adlaja, kata orang dia, macam bumi tu lebih dekat. Tak dekat pun sama jarak dia nya. Itu wallahu alam. Itu rahsia dia jalan malam. Dan dalam hadis Isra, asra bi ahdi lailan, itu untuk munajat kepada Allah Taala pada waktu malam. Ini untuk musafir juga elok kita berjalan malam, kecuali kita mengantuk. Jangan berjalan. Nanti terjun gaung, terjun bukit, kita pula mati tengah jalan. Nauzubillah. Para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita dengan 5 faedah yang dapat kita pelajari daripada ayat 17 sehingga 24 surah Ad-Dukhan.